Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya sambung balik semula pada antara muka input dan output. Okey. Okey, kita masuk kepada kriteria yang kedua, iaitu melakar reka bentuk borang yang lengkap berdasarkan kepada reka bentuk pangkalan data. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai borang? Okey, borang adalah merujuk kepada maklumat yang dimasukkan oleh pengguna sistem. Okey, apa-apa maklumat yang dimasukkan oleh pengguna sistem kita panggil sebagai borang lah. Okey, contoh kalau macam situasi biasa yang berlaku secara manual, andai kata macam kamu hendak mendaftar dalam persatuan kan. Okey, bila kamu nak mendaftar persatuan, kamu akan diberikan borang yang kosong di mana kamu kena isi maklumat-maklumat yang tertentulah. Contoh macam nama, nombor kad pengenalan, tingkatan. Okey, maksudnya kamu kena isi maklumat yang tertentu supaya kamu boleh mendaftar dalam persatuan. Okey. Okey, jadi bila kita buat satu sistem, kita tak gunakan kertas lagi dah. Okey, jadi semua sistem itu dibangunkan secara atas talian lah. Maksudnya pengguna akan mengisi maklumat menggunakan komputer. Okey. Okey, jadi sebab itu kita perlukan satu borang yang sesuai. Okey, jadi seperti biasa. Okey, sama macam yang dalam menu utama tadi, siswat untuk menu utama, kita kena lakarkan bentuk lah. Okey, lakarkan bentuk terlebih dahulu. Okey, kemudian kita akan pecahkan kepada bahagian lah. Okey, bahagian yang konsisten sama macam yang dekat dalam menu utama. Cuma dekat sini saya letakkan siap-siap button home. Okey, button home maksudnya bila pengguna tekan home, dia akan kembali kepada menu utama. Okey, jadi bila kita nak melakar reka bentuk borang dalam sistem yang kita akan bangunkan, jadi ada beberapa maklumat yang kita perlukan lah. Okey, antaranya bila melibatkan kepada pertandingan, okey, dia mesti ada orang yang menyertai pertandingan. Okey, jadi siapa yang menyertai pertandingan? Dia mestilah peserta. Okey. Okey, maksudnya peserta dia akan menyertai pertandingan. Okey. Okey, so ini dia punya contoh menu borang lah. Okey. Okey, dan bila kita nak buat borang, dia mesti ada tajuk dia. Okey, kena ada tajuk borang pendaftaran peserta. Okey, dan maklumat-maklumat yang perlu ada bagi peserta, kebiasaannya maklumat-maklumat yang umum lah. Okey, contoh dia mesti ada nombor kad pengenalan, dia mesti ada nama, dia mesti ada nombor telefon. Okey, maksudnya maklumat-maklumat asas berkenaan peserta yang akan menyertai pertandingan. Okey, ini kebiasaan yang memang maklumat yang perlu ada bila peserta ingin menyertai sebarang jenis pertandingan. Okey. Okey, seterusnya daripada maklumat tadi, kita kena lakarkan lah. Okay, apa yang dekat mana kita nak letakkan nombor kad pengenalan, susunan dia macam mana. Okey, ini contoh yang saya buat lah. Okey, saya letakkan dia susunan dalam keadaan yang sebaris. Nombor kad pengenalan diikuti dengan nama dan nombor telefon. Okey. Okey, kemudian saya letakkan ruang. Ruang kosong ni maksudnya ruang di mana pengguna, bila kita dah bangunkan sistem, bila pengguna masuk kepada menu untuk mendaftar, dia akan paparkan borang macam ni lah. Okey, pengguna hanya memasukkan maklumat saja. Okey, contoh dia perlu masukkan maklumat nombor kad pengenalan. So dia masukkan nombor kad pengenalan. Okey, selepas tu dia akan typekan nama. Contoh nama adalah Rashid Siddiq. Okey, dan dia akan masukkan nombor telefon. Okey. Jadi selepas pengguna dia masukkan semua sekali maklumat, okey, dalam borang pendaftaran ni perlu ada button yang berikutnya, iaitu button untuk daftar. Okey, apabila dia dah yakin bahawa maklumat yang dimasukkan tu adalah benar, okey, dan kalau katakan dia nak betulkan kesalahan, mungkin dia boleh reset balik semula lah. Okey, dan apabila dah selesai dia daftar, okey, peserta ni ataupun pengguna sistem dia boleh kembali ke menu utama dengan menekan button home. Okey, maksudnya kita punya borang ni tetap konsisten, tetap konsisten, sama macam kita punya menu utama yang tadi tu. Okey, kalau tengok daripada segi pilihan warna kan, okey, tajuk mesti kena ada kat atas macam saya beritahu tadi. Tajuk dia tak boleh
tiba-tiba katakan muka pertama ada sebelah atas, tiba-tiba the next page ada pula dekat tempat lain. Dia mesti konsisten. Itu adalah kriteria yang kedua. Okey. Sekarang saya tunjukkan contoh-contoh antara muka log masuk. Okey, kalau kamu biasa gunakan Instagram, kamu boleh bayangkan. Ini adalah contoh log masuk bagi Instagram. Bila kita nak sign up ke, kita nak log in ke, inilah paparan dia. Tajuk Instagram tu mesti ada dekat atas. Dan ini adalah ruang kosong di mana kita nak masukkan maklumat. So itu yang macam saya beritahu sebelum ini, bila kita masukkan maklumat, so itu maksudnya kita menghasilkan borang. Itulah borang sebenarnya. Borang untuk daftar masuk. Ini contoh bagi Instagram. Kedudukan dia tak sama. Tajuk mesti ada dekat atas. Contoh yang lain adalah TikTok. Bila kita nak sign up TikTok ke ataupun kita nak log in, inilah paparan antara muka log masuk bagi TikTok, sama ada nak sign up ke ataupun kita nak log in. Bila kita nak sign up, ada maklumat yang perlu dimasukkan. Maklumat yang kita nak masukkan ikutlah, perlu masukkan birthday ke, tarikh kan, nombor telefon, kemudian perlu masukkan 4 digit kod, kemudian button next. Ini terpulang ikut keperluan sistem lah. Kalau kita lihat antara Instagram dengan TikTok, mungkin dia punya paparan dia berbeza. Paparan dia berbeza. Itu untuk sign up. Ada juga pilihan lain untuk TikTok. Let's say kalau katakan kita nak sign up, ada beberapa pilihan yang boleh kita buat. Kan? Itu kalau dalam TikTok lah. Sama ada kita nak sign up menggunakan nombor telefon ataupun email ke, menggunakan Facebook, menggunakan Google, Twitter ataupun Line. Dia ada pilihan. Tapi kalau kita lihat, tajuk dia mesti ada dekat atas. Nampak ni, sign up for TikTok, tajuk dia dekat atas. Yang ini pun sampai kalau katakan sign up, dia ada dekat atas tajuk dia. Seterusnya, apa yang awak kena buat? Kalau tadi saya tunjukkan switchboard antara muka borang bagi daftar peserta pertandingan. Dan tugasan awak adalah awak kena buat lagi 2 borang. Iaitu item pemarkahan dan juga daftar hakim. Sebab bila kita berkenaan dengan pertandingan, untuk dapatkan pemarkahan ini, maksudnya peserta dia bukan terus dapat markah bulat. Contoh kalau pertandingan silat tari kan, dia ada kriteria pemarkahan dia. Jadi awak kena buat borang untuk menentukan markah-markah bagi setiap kriteria. Contoh kalau macam silat tari, kriteria pertama mungkin daripada segi pergerakan, mungkin berapa markah dia, mungkin 10 markah. Daripada kekemasan, mungkin 10 markah. Daripada segi pakaian, mungkin ada 15 markah. So itu item pemarkahan di mana bila kita nak tentukan markah tu, kita kena masukkan nilai markah bagi setiap item. Dan kita perlu masukkan markah itu ke dalam borang. Jadi awak kena buat satu switchboard tentang borang item pemarkahan. Kemudian kamu juga perlu buat borang untuk daftar hakim. Sebab setiap pemarkahan itu akan dinilai oleh hakim yang berbeza. Kalau kata ada 5 item pemarkahan, maksudnya kita ada 5 orang hakim. Jadi hakim tu dia kena daftar lah. Bila nak daftar, dia perlukan borang. Jadi dekat situ awak kena buat borang untuk daftar hakim. Untuk daftar hakim ni mungkin awak boleh rujuk balik semula contoh yang saya tunjuk tadi. Kalau saya tunjuk tadi adalah daftar untuk peserta, awak cuma ubah suai saja. Daftar untuk hakim. Tapi mungkin dia punya maklumat berbeza. Kan? Mungkin maklumat dia berbeza. Apakah maklumat yang kita perlukan untuk kita mendaftar hakim? Jadi dia kena rujuklah contoh yang saya tunjukkan tadi. Seterusnya kita pergi kepada kriteria yang terakhir, iaitu melakar reka bentuk laporan. Jadi bila kita nak reka bentuk laporan ini, laporan maksudnya apakah dia punya ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai report kan. Report maksudnya hasil akhir yang kita akan dapat. Macam kalau kita masuk pertandingan, kita mesti dapat keputusan.
Okey, jadi keputusan itu akan dihasilkan macam mana? Cara untuk kita sampaikan keputusan kepada pemenang. Mesti ada dalam bentuk bercetak, kan? Jadi sebelum kita cetak, maksudnya kita kena pastikan bahawa report itu dihasilkan dalam bentuk paparan. Okey. Paparan itu mestilah jelas berdasarkan kepada kehendak sistem. Okey, kita masih lagi rujuk kepada ERD tadilah. Okey, sebab kita nak hasilkan laporan bagi peserta yang menyertai pertandingan. Jadi maklumat-maklumat ini perlu ada. Okey. Sebagai contoh, pertama sekali lakarkanlah bentuk dia. Okey. Dan mesti ada tajuk bagi laporan. Letakkanlah tajuk laporan. Contoh laporan keputusan pertandingan. Ni awak kena letakkan tajuk dia dekat atas. Okey. Kemudian buat dalam bentuk jadual. Laporan ini mesti dalam bentuk jadual lah, lebih mudah untuk kita baca, kan? Lebih mudah untuk kita baca. Jadi maklumat-maklumat yang kita masukkan mestilah berkenaan dengan peserta. Yang peserta yang menyertai pertandingan. Contoh macam yang tadi saya masukkan, peserta yang mendaftar pertandingan adalah Rashid Siddiq. Kemudian dia punya nombor IC. Dan markah. Markah ini kita dapat daripada mana? Markah ini kita dapat daripada entiti pertandingan lah, sebab peserta mendaftar pertandingan. Mula-mula tadi dia daftar. Selepas dia bertanding, dan markah dia dinilai, so dia akan dapat markah lah. Bila dia bertanding, dia akan dinilai oleh hakim, maka dia akan dapatlah markah pertandingan. Dan untuk laporan ini, bukanlah semua maklumat tentang peserta kita masukkan. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kita cuma masukkan nombor kad pengenalan, nama peserta, tapi nombor telefon kita tak masukkan. Sebab tak semua maklumat kita masukkan dalam laporan, hanya mungkin maklumat-maklumat tertentu saja. Sebab kalau katakan tentang pertandingan, memang kita nak kata laporan yang berkenaan tentang siapa yang masuk pertandingan, kan? Kemudian berapa markah yang dia dapat, kemudian kedudukan. Dekat sini kita boleh dapatlah dia punya kedudukan dia. Contoh pertama ni, Rashid Siddiq dia dapat markah 85. Kedudukan kedua, Punch Gunalan, markah dia 78. Kedudukan ketiga, Lim Chong Wei, markah dia 65. Kalau ada lebih daripada 10, 10 lah dia akan keluar paparan. Paparan ni ikut kepada jumlah peserta yang mendaftar dalam pertandingan. Kemudian pada laporan juga mesti ada button cetak. Mesti ada button cetak. Maksudnya bila kita hasilkan laporan dalam sistem, maksudnya untuk memastikan bahawa kita punya sistem tu berjalan dengan baik, maksudnya kita punya sistem tu memang boleh mencetaklah laporan. Ini mesti ada. Kemudian kalau awak perasan tadi, laporan ini dia tak ada menu. Dia tak ada menu utama. Dia cuma ada paparan macam ini sajalah. Ada cetak. Mungkin kita boleh tambah satu lagi satu lagi button dekat sebelah sini, sebelah cetak ni kita mungkin letak log out keluar. Ini kita nak keluar daripada ni lah, daripada menu laporan ni. Supaya kita boleh balik kepada muka hadapan. Tapi secara tak langsung ini adalah contoh reka bentuk laporan yang jelas berdasarkan kepada kehendak sistem. Apa yang kita nak paparkan. Kalau awak tak dapat nak bayangkan, contoh macam awak punya slip peperiksaan, kan? Slip exam maksudnya yang SEPS tu, kan? Kalau sebelum-sebelum ini awak punya keputusan peperiksaan, kalau ingat masa sekolah rendah, semua sekali ditulis dalam buku. Kalau dulu-dulu ditulis dalam buku, dia ada buku report, laporan peperiksaan. Tapi sekarang ini kebanyakan laporan semua sekali disimpan dalam bentuk maksudnya dalam komputer, maksudnya secara online. Yang awak akan dapat cuma laporan sahaja. So sebenarnya laporan itu dijana daripada sistem lah. Daripada sistem. So sekarang itu yang awak akan kena buat. So saya dah selesai daripada kriteria yang pertama yang awak akan kena buat dalam antara muka input dengan output. So awak kena hasilkan 3. Pertama sekali switchboard menu utama. Yang kedua, awak kena lakarkan borang. Borang-borang yang berkenaan lah. Dan yang ketiga, awak kena hasilkanlah laporan.
laporan yang menggambarkan apa yang akan apa yang akan terhasil daripada sistem yang awak bina. Okey, so saya rasa itu saja. Kalau ada sebarang masalah, kita boleh berbincang.